Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini yang berlaku dalam bilik mahkamah apabila kes saman 150 juta Mahathir terhadap Anwar dibacakan. Banyak perkara mengejutkan yang terdedah dan seakan-akan Mahathir tidak mampu memenangi kes tersebut. Kata Mahathir, saya mungkin sudah mati sebelum kes ini selesai. Saudara-saudara sekalian, ada netizen kata, itulah, kalau dah sedar hampir kepada waktu senja, kenapa masih sibuk menyertai politik kacau pentadbiran negara, bahkan masih sibuk mengganggu pentadbiran negara, kata netizen. Dalam perkembangan mengejutkan semasa perbicaraan saman fitnah, 150 juta terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Mahkamah Tinggi Shah Alam hari ini, Dr. Mahathir memberitahu mahkamah bahawa soalan yang dikemukakan kepadanya semasa pemeriksaan balas tiada kaitan dengan tuntutannya dalam saman tersebut. Mahkamah ketika itu baru menyambung prosiding selepas rehat tengah hari dan Mahathir sedang disoal balas oleh Peguam Anwar Ranjit Singh. Berhubung keterangannya, khususnya mengenai dakwaan bekas ahli parlimen itu bahawa statusnya sebagai negarawan terjejas akibat kenyataan Anwar. Antara soalan yang dikemukakan adalah berkaitan dengan kekalahan parti politik bekas Perdana Menteri itu, iaitu Parti Pejuang pada pilihan raya kecil Johor dan pilihan raya umum ke-15 pada tahun 2022 yang menyaksikan calon-calon parti berkenan termasuk Planatif sendiri tewas sehingga hilang wang pertaruhan mereka. Saya ingin menyatakan bahawa soalan-soalan yang diajukan tidak ada kena-mengena dengan aduan saya bahawa Anwar memfitnah saya, kata Mahathir. Ranjit bercakap tentang peribadi saya, sama ada saya orang baik atau jahat. Kalau saya lakukan jenayah, maka saya lakukan jenayah. Dan Anwar tuduh saya curi wang, memperkayakan diri dan anak-anak saya, tidak bayar cukai dan hantar wang ke luar negara, kata Mahathir. Semua itu adalah tuduhan terhadap saya dan saya dakwa sebagai fitnah. Tetapi setakat ini saya hanya ditanya tentang peribadi saya. Kalau saya lakukan jenayah, saya tetap sama seperti orang lain di sisi undang-undang, kata Mahathir. Mahathir turut memberitahu Pesuruhjaya Kehakiman Donald Joseph Franklin bahawa soalan-soalan yang dikemukakan Ranjit kepadanya mungkin mengambil masa 10 hingga 15 tahun untuk diselesaikan. Kata Mahathir, saya tidak ada masa yang arif kerana saya sudah berusia 100 tahun. Saya tidak mampu jawab semua soalan ini, kata beliau lagi. Pada kadar ini, ia akan mengambil masa 10 hingga 15 tahun untuk selesai. Saya bukan seorang peguam, tetapi saya percaya ada pepatah yang menyebut keadilan yang dilengah-lengahkan adalah keadilan yang dinafikan, kata Mahathir. Mungkin saya sudah mati sebelum kes ini selesai. Jadi, saya tidak akan dapat keadilan ketika mati hidup, kata Mahathir. Nantikan sekejap lagi saya bacakan kepada anda jawapan Peguam Anwar yang akan membuatkan Mahathir tersipu-sipu malu. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar tolong bersara. Sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi dengan anda semua. Ini ialah terapi imun Transofactor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, bodoh dan tidak seimbang, kita kena penyakit dan penyakit berakar di dalam tubuh badan kita kerana imun badan kita tidak lagi mampu menghapuskan semua akar penyakit yang tumbuh bersarang dalam tubuh badan kita. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik dan menguatkan imun badan kita supaya imun badan kita mampu melawan semua jenis penyakit dan menghapuskan akar penyakit itu. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, ketika Mahathir berkata, mungkin saya sudah mati sebelum kes ini selesai,
Jadi saya tidak dapat keadilan ketika masih hidup. Ini jawaban Peguam Anwar. Mahathir menambah lagi bahwa dia berharap senarai soalan Ranjit dapat kembali kepada aduan asal yang dihuraikan dalam pernyataan tuntutannya. Ranjit kemudiannya memberitahu mahkamah Mahathir bahwa sebarang bantahan perlu dibuat oleh pasukan peguamnya. Benar, kamu bukan peguam. Saya tidak perlu jelaskan kepada saksi, tetapi mungkin sebagai tanda hormat, kes kamu ialah kamu seorang negarawan yang mempunyai reputasi dan sebagainya. Itu disebut dalam pernyataan saksi serta pernyataan tuntutan kamu. Sebagai peguam kepada defendant Anwar, saya berhak untuk cabar dakwaan tersebut. Kami juga mencabarnya dalam pernyataan pembelaan kami. Ia tidak akan mengambil masa 15 tahun, saya jamin, katanya. Ranjit kemudian meneruskan pemeriksaan terhadap Mahathir dengan membangkitkan kenyataan bekas Perdana Menteri itu dalam satu podcast pada 13 November 2023 yang Mahathir mendakwa pengundi Langkawi tidak memilihnya dalam PRU 15 kerana rasuah. Kata peguam itu, jika pengundi boleh dibeli dengan RM100 untuk tidak mengundi kamu, walaupun dengan segala jasa kamu kepada Langkawi, maka realitinya ialah kamu tidak pernah mempunyai reputasi baik seperti yang kamu dakwa. Adakah kamu setuju atau tidak soal Ranjit? Soalan itu menyebabkan Mahathir berdiam diri dan peguam tersebut mengulanginya 4 kali sebelum Pelanatif menjawab, tiada kaitan dengan reputasi saya, semuanya kerana RM100. Peguam Mahathir Muhammad Rafiq Rashid dan Nizam Basir turut membantah soalan Ranjit dengan menyatakan ia tiada kaitan dengan aduan Mahathir seperti yang dihujahkan dalam saman tersebut. Peguam Razlan Hadri Zulkifli kemudian mengambil alih soalan balas dengan mencabar Mahathir menjelaskan dakwaannya Melayu hilang kuasa di bawah takbir urus Anwar. Soalnya sama ada terhadap sebarang pindaan baru-baru ini kepada Perlembagaan Persekutuan di bawah kerajaan semasa yang boleh melemahkan, mengecilkan atau mengurangkan kuasa Melayu. Razlan bertanya seperti berikut. Saya tanya tentang pindaan di bawah pentadbiran Anwar. Adakah terdapat sebarang pindaan Perlembagaan Persekutuan yang telah dijalankan yang melemahkan atau mengurangkan, mengecilkan kuasa orang Melayu? Mahathir menjawab, ada juga. Razlan bertanya lagi, kalau ada, apa dia? Mahathir menjawab, soal kuasa Melayu tak timbul, soal undang-undang yang timbul. Razlan bertanya lagi, tak adalah pindaan yang kecilkan, kurangkan atau hak kuasa di bawah pentadbiran Anwar setakat hari ini? Mahathir menjawab, ada perkara lain yang mengurangkan kuasa orang Melayu khususnya politik. Razlan bertanya, saya tanya tentang the Supirmi Law, tak bukan? Can we agree on that? Sekurang-kurangnya tak ada pindaan persekutuan. Mahathir menjawab, dianya telah nyatakan bahawa negara kita bukan tanah Melayu. Itu bertentangan dengan perlembagaan. Hakim menjawab, Tun, tolong jawab soalan itu, kata beliau. Pemeriksaan balas itu disambung dengan Razlan terus menyoal jika di bawah pentadbiran dan pemerintahan Anwar terdapat pindaan kepada perlembagaan dibuat yang menghadkan atau mengurangkan kuasa orang Melayu. Mahathir menjawab, tiada. Razlan bertanya lagi, adakah Tun Dr. Mahathir tahu sekiranya terdapat undang-undang diluluskan di bawah pimpinan Anwar yang menghadkan atau mengecilkan kuasa orang Melayu di negara ini? Mahathir menjawab, ada. Razlan bertanya, apakah undang-undang yang dimaksudkan? Mahathir menjawab, memperkenalkan berkaitan 3R, kaum, agama, institusi raja yang menyebabkan kita tidak boleh bercakap mengenai orang Melayu serta membolehkan pihak polis mengambil tindakan dari segi undang-undang. Razlan bertanya lagi, adakah 3R diluluskan sewaktu pemerintahan Anwar? Mahathir menjawab, ia bukan undang-undang tetapi berkuasa seperti undang-undang.
Mahathir memfailkan saman itu terhadap Anwar pada 3 Mei 2023 dengan mendakwa kenyataan Anwar adalah palsu, tidak berasas dan dibuat untuk mencipta persepsi negatif terhadap dirinya. Dalam pernyataan saksinya, Mahathir berkata kenyataan itu merujuk kepadanya kerana dia satu-satunya individu di Malaysia yang pernah berkhidmat sebagai Perdana Menteri 2 kali. Pertama selama 22 tahun dan kali kedua selama 22 bulan. Dalam pernyataan tuntutannya, Mahathir menyatakan bahawa tuduhan itu telah mencemarkan imejnya sebagai negarawan yang pernah 2 kali menjadi Perdana Menteri serta reputasinya sebagai ahli politik dan pemimpin dihormati di Malaysia dan di peringkat antarabangsa. Dia berkata saman fitnah itu sepatutnya menjadi pengajaran agar pemimpin lain tidak membuat kenyataan berniat jahat. Mahathir menuntut ganti rugi am sebanyak 50 juta ringgit dan ganti rugi teladan sebanyak 100 juta ringgit. Selain itu, dia turut menuntut permohonan maaf bertulis daripada Anwar, penarikan balik kenyataan terbabit dengan segera, faedah 5% setahun ke atas jumlah ganti rugi dan tarik pemfailan hingga bayaran penuh dibuat, serta apa-apa relief yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Ada netizen kata, inilah yang menyebabkan Mahathir tercedok sendiri gara-gara saman. Ada kata Mahathir terjerat dijerat sendiri. Kita jumpa lagi. Bye-bye.